Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada hamba-hambanya untuk beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak berhajat kepada amal hambanya. Bahkan hambanya lah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kepada para jemaah sekalian yang berada di rumah masing-masing. Namun kita bersyukur kepada Allah, masih lagi kita bersama dalam bicara ilmu kita hikam. Maka diharap kepada para jemaah sekalian berada dalam kesihatan yang baik dan dijauhkan daripada segala ujian musibah, dan kita doakan agar Allah Ta'ala menjaga iman kita, agar kita semua tergolong di kalangan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab hikam kita, dan kita telah sampai kepada muka surat 78. Muka surat 78. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, la tatlub iwadan an amalin lasta lahu fa'ilan. Maka jangan engkau menuntut akan ganti daripada amal yang tiada engkau baginya berbuat. Yakni tiada yang engkau berbuat amal. Yakni tiada engkau baginya berbuat pada hakikatnya, dan tuntut olehmu daripadanya qabul dan taufid bagi ikhlas di dalamnya. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikam memberitahu, la tatlub iwadan 'alal amal. Jangan kamu minta imbalan. Ganti ni maknanya imbalan ataupun balasan. Termasuknya antaranya meminta pahala. Jangan kamu meminta balasan ataupun imbalan, yakni pahala sebagai contoh, di atas apa yang kamu lakukan, sedangkan hakikatnya kamu tidak melakukannya. Hakikatnya itu bukan daripada kamu. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala telah mencipta kamu dan apa yang kamu lakukan. Pada hakikatnya, kamu tidak ada amal. Tetapi kamu boleh beramal adalah disebabkan Allah yang mengizinkan kamu beramal. Maka apabila Allah mengizinkan, kita memahami bahawa Allah lah yang mengizinkan, yang membolehkan kita beramal, maka serahkan kepada Allah Ta'ala segalanya. Cukup bagi kita boleh beramal, kerana beramal satu ketaatan itu kita dah kira mendapat anugerah daripada Allah. Maka ibarat begini, maknanya antara anak yang ramai-ramai, ayah dia bagi utama pada yang ini, rasa nak bagi duit pada yang ini. Maka yang dapat duit itu berasa bertuah, rasa gembira kerana dipilih. Maka banyak-banyak hamba ni Allah Ta'ala jadikan kita boleh beramal, yakni melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadah kepada Allah, maka kita kena bersyukur bahawa kita telah diberi amal oleh Allah.
Maka la tatlubu iwadan 'alal amal lasta lahu fa'ilan. Kamu jangan minta balasan. Jangan kamu fikir tentang balasan, jangan kamu fikir tentang imbalan ataupun imbuhan, kerana sesungguhnya lasta lahu fa'ilan. Bukan amal itu datang daripada kamu. Kamu tidak beramal. Maknanya pada hakikatnya kamu tidak buat amal. Allah lah yang memberi amal kepada kamu. Dan tuntut olehmu daripadanya kabul. Tetapi kamu mintalah pada Allah biar Allah terima amal kamu sudah. Mohon pada Allah agar Allah Ta'ala terima. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada kami. Minta Allah Ta'ala terima amal kita, satu. Yang kedua, minta Allah Ta'ala beri taufik, beri pertolongan kita sehingga kita boleh buat amal. Mana kita boleh buat amal, tak terima, tak guna juga. Jadi, kita minta Allah beri pertolongan, kita boleh buat amal. Dan kita minta Allah Ta'ala terima akan amal kita. Sehingga kita dapat buat amal dalam keadaan ikhlas. Itulah yang pentingnya. Maka mintalah agar Allah terima amal kita. Dan mintalah agar Allah Ta'ala tolong kita beramal dalam ikhlas. Maka taufik, iaitu pertolongan bagi ikhlas di dalamnya, di dalam amal. Itulah yang penting. Jadi sebab itu kata ulama, kamu mintalah sesuatu untuk Allah. Seperti ikhlas, kita buat ibadat untuk Allah Ta'ala. Dan ketika mana kita melakukan ibadah kepada Allah, jangan berasa kita sudah buat ibadah. Bahkan kita merasa Allah memberi ibadah kepada kita. Maka di situ mengajar kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita merasa Allah memberi ibadat, kita rasa syukur. Tetapi kalau kita merasa kita beribadat, kita rasa bangga. Maka merasa bangga pada amal itu sifat tercela. Merasa bersyukur pada amal itu sifat terpuji. Maka mintalah kamu qabul, iaitu penerimaan. Dan juga taufik bagi ikhlas di dalamnya, di dalam amal. Kerana bahawasanya engkau menuntut ganti itu, kamu minta, kamu memikirkan pahala, kamu memikirkan imbuhan, balasan itu menghendaki raibmu daripada Allah, yang ini membawa kepada hati kamu tidak yakin dengan Allah. Raib ni hilang Allah. Hilang keyakinan kamu pada Allah. Masalah tentang pemberian itu kita sudah yakin. Allah dah janji. Siapa yang beramal soleh, diberi pahala, diberi kebaikan. Siapa yang beramal soleh. Maka itu janji Allah. Allah berjanji. Hanya kita, tugas kita beramal. Dah kita tak yakin dengan janji Allah. Maka kata ulama sufi, orang yang memikirkan ganjaran pahala ni, ataupun ganjaran sesuatu untuk dirinya, dikira orang itu belum lagi benar-benar yakin dengan Allah. Raib Allah daripadanya. Hilang Allah daripadanya. Dan berdirimu serta dirimu, dan kamu dikira bergantung dengan amal kamu. Oh, Allah kena beri ini pahala ni sebab saya dah banyak amal. Saya beramal, Allah berhak beri pahala pada saya. Saya sudah beramal, Allah mesti beri bahagian pada saya. Siapa kita maknanya nak menentukan bahagian kita? Tugas kita beramal sahaja. Allah lah yang menentukan. Dan Allah menentukan kita ini maknanya mengikut amalan kita. Itu serah kepada Allah Ta'ala. Cukuplah kita memikirkan bahawa adakah kita sudah beramal dan adakah amal kita terima ataupun tidak. Itu je yang tugas kita ini. Maka kalau tidak, kita merasa berhak. Merasa berhak mendapat balasan daripada amal. Ini dikira orang itu berpegang dengan dirinya. Merasa berhak dia beramal, sedangkan dia tak ada amal pun, Allah yang membantu dia, memberi dia. Maka berdiri serta dirimu dan segala bahagian nafsu dirimu, bermakna kamu ini duduk dalam nafsu. Kata ulama sufi,
mana-mana orang yang dia melakukan amal ibadah dan dia merasa dia layak mendapat balasan. Dia rasa layak dapat balasan. Dia rasa layak dia mendapat imbuhan sebab dia dah buat amal ni. Maka dikira orang ini beramal berdasarkan nafsu. Nafsulah kehendak diri. Macam kita lah contohnya. Kita buat satu-satu benda kita nak upah untuk kepentingan kita sahaja. Jadi yang kita fikir diri kita. Kerja sempurna tak sempurna kita tak kira dah. Kita pun pergi cat rumah. Minta tolong saya upah buat cat rumah. Kita pun cat rumah. Masalah cat rumah tu sempurna tak sempurna kita tak fikir. Kita fikir yang penting kita buat kerja dapat upah. Yang penting kita dapat kerja upah. Maka yang dipikirnya dirinya. Dia tak fikir kesempurnaan rumah tuan dia nak duduk. Yang paling penting dia fikir dia nak dapat hak dia. Maka orang yang macam ini kadang-kadang kerja pun tak sempurna. Maknanya dalam waktu yang sama dia hanya memikir dirinya sahaja. Begitulah. Kalau terlalu memikirkan imbuhan, memikirkan bahagian dia, yang penting kita nak bahagian di kita. Yang penting kita perlu dapat apa yang kita lakukan ini, maka boleh membawa kepada amal ibadat tidak sempurna. Yang pertama, amal ibadat ia menjadi tidak sempurna. Dan yang kedua dikira dia beramal berdasarkan nafsu. Berdasarkan kepada nafsu. Oleh kerana itu, malu kita nak memikirkan layaknya kita masuk syurga dengan amal kita. Maka diceritakan bahawa ada satu orang dia beramal ibadat. Maka di dalam kitab, kalau tak silapnya kitab Jauhar Mawhub wa Mimbihatul Qulub, menceritakan ada satu orang dia beribadat lebih kurang 800 tahun dia beribadat. Bila dia beribadat 800 tahun tidak ada maksiat, maka Allah Ta'ala masukkan di dalam syurga dengan rahmat Allah. Dia kata, tak nak, saya tidak mahu dengan rahmat Allah, saya nak dengan upah saya. Saya nak dengan upah saya. Saya nak masuk syurga dengan ibadat saya. Saya nak tengok upah saya. Ibadat saya yang saya buat 800 tahun beribadat, tak ada maksiat pun. Jadi saya nak tengok supaya amal ibadat, bagaimana upah saya dapat daripada saya beramal soleh. Oh begitu maknanya nak upah. Baiklah, kalau nak tengok nilai upah kamu ni, maka Allah Ta'ala ambil dia buat raun neraka. Bagi tahu. Buat raun neraka. Bukan kata tu. Lepas buat raun neraka, akhir sekali rasa dahaga. Maka dia ambil setitik air daripada syurga, diberi minum pada dia. Letak setitik dalam mulut dia. Maka hilang dahaga. Itulah bahasan amal ibadat kamu. Akhirnya diletakkan tengah-tengah. Neraka tak masuk, syurga tak masuk. Itulah upah saya. Itu upahmu. Itu upah yang munak daripada ibadat. Ya Allah. Kalau begitu, 800 tahun beramal ibadat, tak ada maksiat pun tak layak lagi nak dapat syurga Allah. Tak layak. Tidak layak mendapat upah. Jangan duk fikir upah. Kalau duk fikir upah, maknanya perkara ini membawa kepada tidak, maknanya tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia minta, ya Allah, ya Tuhan aku, mula masuk syurga lah. Asal kira ngupah dok padang, akhirnya nak masuk syurga dengan rahmat. Barulah Allah Ta'ala masukkan syurganya dengan rahmat Allah. Itu contoh ceritanya. Maka dikatakan bahawa orang yang beribadat memikirkan bahagian dirinya. Dia fikir bahagian dirinya. Sama ada dia nak nabuk kerana bahagian aku ni beribadat ni, aku boleh masuk syurga dah. Aku beribadat ni, banyak dah pahala aku ni. Aku dah buat ini, ada PT sudah infak. Semayang sunat duha tidak tinggal. Zikir tiap hari. Selawat tiap hari, selawat tidak tinggal katanya. Selawat tidak tinggal. Oh, banyak ibadat aku. Lalu dia memikirkan, dia sudah berhak mendapat ibadah, mendapat imbuhan itu. Imbuhan tadi, maka yang dipikirnya imbuhan. Bukan yang dipikirnya ibadat itu diterima ataupun tidak diterima. Lalu ulama mengatakan orang yang macam ini beribadat mengikut nafsu. Ataupun di dalamnya ada nafsu. Dan jikalau engkau lihat bagimu hakikat wujud amal. Kalau kamu lihat
hakikat yang sebenarnya wujud amal itu dalam amal yang sebenar-benar kamu boleh beramal. Sebenar-benar kita boleh beramal seperti tiba-tiba kita dapat bangun malam. Tiba-tiba Allah Ta'ala bangunkan kita pukul 4 pagi bangun, sembahyang tahajud sebagai contohnya, ada amal. Adalah yang demikian itu, kalau kamu lihat bagimu hakikat wujud amal, kamu merasakan kamu yang beramal, kekuatan kamu yang beramal, maka orang yang melihat begitu, dia ada kekuatan untuk beramal, dan yang merasa dia sudah merasa dia ini memang ada amal, maka yang demikian itu syirik yang zahir. Dia kira orang yang syirik dengan Allah. Kamu mana ada amal, kamu ada mana ada kekuatan nak beramal, tapi bila orang itu beramal, dia rasa aku sudah beramal. Merasa memiliki amal itu syirik kepada Allah. Siapa yang merasa dia ini memiliki amal dengan kudrat dia, dengan kemampuan dia, ini syirik kepada Allah. Syirik yang zahir kepada orang yang ahli tariqah. Orang yang ahli tariqah. Orang yang sudah berjalan kepada Allah. Jadi dalam keadaan macam itu, fikir maknanya. Fikir maknanya, bagaimana kita ini dalam melakukan amal ini, adakah amal ibadat kita sudah sempurna ataupun tidak. Minta celah sikit, ada satu soalan. Dia kata daripada cerita ustaz tu ada orang salah pakai. Seseorang masuk syurga dengan rahmat Allah, maka dia tak perlu buat amal. Dia begini. Sebenarnya untuk mendapat rahmat Allah, kita disuruh beramal. Kita disuruh beramal. Kalau kamu nak dapat rahmat Allah, kena beramal. Kalau tak beramal, nak dapat rahmat Allah macam mana? Tetapi, bila kamu dah masuk syurga, bukan sabit rahmat. Bukan sabit amal, tapi sabit rahmat. Okey, Ustaz bagi contoh begini. Contoh ni contoh. Contoh rahmat Allah. Kita pergi satu kedai. Penuh satu ketika dahulu, ada satu orang tokhel perabot. Kita pun pergi kedai dia. Dia minta, Ustaz mari kedai. Kebetulan dia pergi rumah. Dia pergi rumah, tengok rumah kita tak ada perabot. Tak ada, duduk bawah je. Lalu dia telefon, Ustaz mari kedai Ustaz. Ustaz pun pergilah kedai. Tak tahu ni kita pergi kedai dia. Pergi ke kedai dia. Dia kata begini, Ustaz. Saya nak jual perabot ke Ustaz? Perabot nak jual. Sebab perabot supaya dia pun nak jual sofa ke Ustaz. Ustaz pilihlah, dia kata. Yang ni 3,000, yang ni 2,000, yang ni 1,500. Kita fikir nak jual. Kata Ustaz tak ada duit. Okey, sekarang ni Ustaz pun kata 300, 400 boleh lah. Dia kata tak apa. Ustaz bagi duit 400 saja. Ustaz pilihlah sofa manusia. Hak 2,000 ke 3,000 ke, saya bagi. Maka, dia pun pilih. Saya bagi yang ni lah. Sofa ni. Saya bagi ni sofa ni. Bayar 400 sudah. 400. Jadi kalau ikutkan duit 400 tu mana layak untuk dapatkan sofa? Duit 400 tadi. Tidak layak untuk kita dapat satu sofa tadi. Tapi kenapa dia bagi? Dia bagi bukan kerana nilai yang 400 riyal tu, tetapi nilai yang rahmat, kasih sayang dia. Dia pun bagi. Begitulah gambaran kita. Kalau nilai 400 riyal tu tak layak untuk dapat sofa, begitulah nilai ibadat kita tak layak nak masuk syurga. Tetapi yang menyebabkan dapat masuk syurga itu ialah dengan sebab kasih sayang daripada Allah. Jadi jangan salah faham. Orang faham begini, kalau gitu tak payah beramal lah, sebab masuk syurga bukan sabit amal, sabit rahmat. Kalau Allah Ta'ala kasih kita, Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Nak dapat kasih Allah tu macam mana? Dan Allah perintahkan kita untuk dapat kasih sayang Allah itu, hendaklah kita beramal. Baik, kita tengok di sini. Maka dikata setengah mereka itu, wujudnya itu dosa. Siapa yang merasa dia ini ada amal, memiliki amal. Aku ni dah banyak amal. Jaga-jaga siapa yang menganggap dia banyak amal. Dia duduk termenung seorang, dia kata dia mai fikir, Alhamdulillah, haji saya gida haji. Saya pergi umrah tiap-tiap tahun, musim Covid ni je saya tak pergi, contohnya.
Kemudian alhamdulillah tiap-tiap bulan saya ada infak fakir miskin. Kemudian saya ini sembahyang malam saya tak tinggal. Ketika mana dia memikirkan tentang amalnya, lalu dia merasa dia sudah memiliki amal dan dia merasa amal itu dia boleh buat atas kemampuan dia, atas kudrat dia, maka orang yang macam ini duduk dalam dosa. Merasa memiliki amal dosa. Ingat para jamaah sekalian, orang-orang sufi ini, orang-orang sufi mereka ini sentiasa merasa takut. Kerana apa? Kerana mereka sentiasa merasa tidak ada amal. Sebab tu mereka rasa takut. Kita tak rasa takut sebab kita rasa beramal. Maka merasa diri sudah soleh, merasa diri sudah banyak amal, itu duduk dalam dosa. Duduk dalam dosa. Kerana apa kira-kira duduk dalam dosa? Ini kata pengarang kitab kita ini. Kerana orang ini ada wujud dirinya. Dia telah bergantung dengan amalnya. Dia tidak bergantung dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bergantung dengan rahmat. Jadi Allah berfirman, Kul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah dengan kelebihan Allah dan dengan rahmatnya. Maka ulama sufi meletakkan ayat ini, apa-apa amal kamu kena melihat kepada fadlillah, kelebihan Allah, wa birahmatihi, dan juga rahmat Allah. Kul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu. Baru kamu gembira. Kamu gembira amal, kamu gembira kedatangan Rasulullah, kamu gembira dapat Al-Quran, kamu gembira dapat amal dengan bifadlillah wa birahmatihi, dengan kelebihan Allah dan rahmat Allah. Bukan dengan amal kamu, bukan dengan gembira kita, oh amal banyak, kita rasa gembira. Tak salah kita gembira, kita kena dapat amal, tapi melihat bahawa kita ini berhak mendapat gambar imbuhan-imbuhan. Kerana kita telah melakukan amal-amal. Sebenarnya yang menyebabkan kita dapat kelebihan itu bukan kerana amal kita. Kerana kasih sayang Allah. Kerana rahmat Allah. Maka sesiapa yang merasa dia memiliki amal dan dia merasa bahawa dia berhak mendapat balasan daripada apa yang diamal, kata orang-orang sufi yang salik, yang berjalan pada Allah, orang itu duduk dalam dosa. Dah macam mana? Merasa tidak ada amal dalam keadaan beramal. Kita beramal tapi merasa tidak ada amal. Jangan merasa sudah alim walaupun kita ini diberi ilmu oleh Allah. Orang yang soleh walau alim tidak merasa ada ilmu. Sebab tu Imam Ahmad, Imam Malik, dia kata la adri, saya tidak tahu. Padahal dia orang alim. Imam Syafi'i kata aku tidak ada amal, kata Imam Syafi'i. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, Allah, baik aku jadi jerami lah. Jerami ni kalau dia bakar tak ada tanya dah ke akhirat. Tapi aku nanti dibangkit, ditanya pula. Kata Sayyidina Ali, Allah, kalau aku ini maknanya mati dalam keadaan aku ini kecek-kecek lagi mati, senang maknanya. Tapi aku takut sekarang ni ditanya oleh Allah. Jadi kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalaulah ada seorang masuk ahli neraka, tak ada Umar Al-Khattab lah masuk neraka yang layak. Semuanya orang ahli ibadat belaka tu, apa kata gitu? Ahli ibadat, Imam Syafi'i kata, ya Allah, aku tak ada amal, macam mana nak jumpamu, ya Allah, aku tidak ada amal. Itu siapa? Itu Imam Syafi'i kata tidak ada amal. Mereka orang yang kenal Allah. Mereka tahu kedudukan Allah. Mereka tahu kedudukan dia di sisi Allah. Dia hamba, dia tidak ada apa-apa. Dia hamba ini, la haula wala, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, itu hamba. Tapi kalau merasa ada kekuatan, merasa ada kemampuan, itu bukan hamba. Ataupun hamba yang tidak ada adab dengan Allah. Wal-iyazubillah. Di sinilah kita memahami pengajian dari ilmu tasawuf, penyucian hati. Betapa kita ini jauhnya adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
dan kita merasakan bahawa kita dah layak dah. Dah rasa banyak amal, dah rasa soleh. Setengahnya rasa apa? Setengahnya rasa kalau aku matinya, syurga dah tempat aku. Oh, begitu keadaan kita. Siapa kita nak menentukan diri kita syurga? Di situ kena faham. Siapa kita nak menentukan diri kita syurga? Syurga ni macam mana? Begitu tinggi kedudukan. Maka dalam keadaan macam itu, orang-orang yang mengenal Allah, dia mengajar kita bagaimana adab kita dengan Allah Ta'ala. Adab kita dengan Allah Ta'ala, yakni merasa tidak memiliki. Jadi rasa sudah amal, sudah ada banyak amal. Siapa yang merasa sudah banyak amal, siapa yang merasa dia sudah soleh, siapa yang merasa dia layak mendapat balasan daripada amal, dia duduk dalam dosa. Dosa. Dosa macam mana? Dosa, dia kata, wujudmu itu dosa, tiada dikiaskan dengan dosa. Tak boleh nak kias dah dosa. Tak nak banding dah dosa. Bahaya kedudukannya. Jadi begitu. Sebab itu tidak boleh rasa alim. Tidak boleh rasa soleh. Tidak boleh merasa baik. Makna sebab tu orang sufi kata benda. Orang sufi kata, buruk sangkalah pada dirimu, baik sangkalah pada orang lain. Ini orang sufi. Kita yang tak sufi, kita baik sangka diri kita. Kita sudah soleh, kita sudah bagus. Orang lain tak bagus belaka. Maknanya, itulah maknanya kita ini salah kedudukan kita. Penilaian diri kita. Maka ulama sufi ini mengajar pada kita, kamu ini tak ada amal, lasta apa lahu fa'ilan. Kamu tak beramal sebenarnya. Tidak beramal sebenarnya. Yang beramal, Allah yang memberi amal pada kamu. Jadi kalau kamu sedar yang kamu tak ada amal, Allah beri, berapa nak fikir balasannya, imbahannya? Cukuplah kamu fikir, asal Allah terima amal aku sudah. Asal Allah Ta'ala terima amal aku sudah. Tak boleh gembira apa kita buat amal. Bergembira dengan amal bukan kerana kita sudah banyak amal, tetapi bergembira dengan amal kerana Allah memberi kelebihan, kemuliaan ataupun rahmat kepada kita. Allah memberikan dengan kurniaan kepada kita. Maka atas tu je kita gembira. Bukan atas banyak amal ibadat kita. Maknanya, jadi dalam keadaan ini, kita kena faham banyak salah adab kita dengan Allah. Minta maaf banyak-banyaklah. Baca kitab hikam ni, kau banyak salah kita dengan Allah. Sebab tu setengah-setengah bila orang baca kitab hikam, maknanya dia jadi semakin takut. Makin takut. Sebab apa? Selama ini duduk dalam dosa. Sedangkan kita berasa kita beramal dah. 20 tahun beramal, 30 tahun beramal. Tapi tiba-tiba tak ada dosa. Tidak ada amal. Ingat, ada satu kisah lain pula. Kisah ni orang soleh, dia beramal ibadat banyak, dia beribadat banyak, dia beribadat. Maka maknanya habis ibadat sunat dia buat, amal tubuh dia buat. Maka banyak dia buat. Dia buat amal ibadat banyak, maka dia merasa dirinya soleh. Bila dia merasa dirinya soleh, satu hari dia ada hajat yang begitu penting. Wallahualam, boleh jadi hajat anak dia sakit. Boleh jadi hajat dia perlukan harta yang banyak. Dan ataupun hajat, ada hajat-hajat yang mendesak bagi dia perlu hajat. Lalu dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kau tunaikan hajatku, kerana sesungguhnya aku telah beramal denganmu. Ya Tuhan begitu. Ya Allah Tuhanku, tunaikan hajatku. Tidakkah aku sudah sembahyang malam? Tidakkah aku sudah membaca Quran? Sudahkah aku tidak melakukan amalan-amalan begini? Maka setiap kali dia minta, dia selalu berkata, ya Allah, aku sudah sembahyang. Maka terimalah, tolonglah aku. Aku telah berzikir, tolonglah aku. Lalu Allah tidak kabulkan permintaan dia. Akhir sekali Allah ilhamkan dia. Lalulah dia kata, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Baikilah ibadat aku. Dari ketika itu Allah kabulkan hajat dia. Allah kabul. Masa tu Allah kabul. Yang selama ni dia minta. Lalulah dia dapat tahu bahawa rupa dia pun mendengar satu suara.
hari ini kamu mengatakan, ampunlah dosa aku, ibadatmu hari ini itu lebih baik daripada ibadat kamu sebelum pada ni. Walaupun sebelum pada ni kamu banyak ibadat-ibadat, Allah tak pandang rupanya ibadat dia yang banyak. Kenapa Allah Ta'ala tak pandang? Sebab setiap kali dia melakukan ibadat, dia merasa dia beribadat. Dia merasa dia soleh. Inilah bahayanya kita. Sebab tu jangan lupa. Iblis itu Azazil. Dia itu ahli ibadat asalnya. Tapi bila dia merasa, aku lebih baik pada dia, aku lebih mulia pada dia, aku lebih soleh pada dia, maka Allah jadikan dia terkeluar. Maknanya, baik, bertawasul dengan amal soleh tu boleh, tidak ada masalah. Tetapi merasa. Kita bab ilmu, sebab ada tanya bertawasul dengan amal soleh. Betul bertawasul dengan amal soleh, tapi merasa layak mendapat mendapat balasan, ataupun merasa bahawa dia ni sudah soleh dengan amal dia. Itu salah. Tapi kalau dia bertawasul, ya Allah, aku sudah buat macam ini, maka kalau engkau terima, tolonglah aku. Sebab tu ulama kata begini. Ulama mengatakan bahawa ketika mana kamu beribadat, cukuplah bagi kamu Allah Ta'ala terima amal ibadat kamu. Cukuplah. Yang kita fikir Allah terima saja. Bukan yang kita fikir Allah Ta'ala layak memberi balasan kepada kita. Tentang balasan itu kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Maknanya, kalau Allah memberi, itu kurniaan Allah. Tapi kalau Allah tak memberi balasan itu mujur alhamdulillah bila Allah Ta'ala sudah menerima amal ibadat kita. Itu maknanya. Baik, kita tengok. Maka boleh bertawasul dengan amal soleh, tapi dengan syarat bahawa jangan kita ini memegang bahawa kita memang layak mendapat. Kerana kita sudah banyak amal. Itu bahaya. Kecuali macam mana cara tawasul pula. Cara tawasul kita kata begini, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya ibadat yang aku lakukan ini engkau terima. Engkau terima, maka bantulah aku. Itu tak apa. Itu boleh. Kerana kita bergantung kepada biar Allah terima. Kita tak kata biar Allah balas. Maknanya. Baik. Maka bahawasanya amal ibadat hamba tadi cukuplah bagi dirinya bila Allah Ta'ala terima. Lalu merasa malulah memikirkan balasan-balasan. Baik, dikatakan bahawa kita sambung lagi. Sambung lagi. Yakfi minal jazai laka alal amali in kana lahu qabilan. Lagi akan memadailah daripada membalas bagimu atas amal itu jikalau ada baginya menerima ia. Cukuplah balas. Dah kira balas dah. Balasnya apa? Allah terima. Allah terima. Baik, kita ginilah. Kalau kita ada sesuatu, apa contoh? Kalau kita ada sesuatu, kita beri pada orang. Kita pun beri pada orang. Bila kita beri pada orang, pemberian kita ikhlas. Kalau pemberian kita ikhlas, adakah kita mikir, aku beri ke dia, nanti dia kena beri, dia akan beri lebih ke aku lagi ni. Aku selalu beri hadiah dia seriak. Aku harap-harap kiri beri hadiah ke aku 5 riyal. Contohnya, adakah orang yang memberi hadiah kepada itu begitu dia ikhlas? Itu persoalan dia. Persoalan, okey. Ini ada satu buku. Ustaz pun bagilah dia buku satu. Tapi dalam hati kita niat, aku bagi dia buku, manalah tahu satu hari nanti, dia bagi pada aku nanti, maknanya apa? Dia bagi pada aku nanti satu hari nanti, duit yang banyak. Sebagai contoh. Orang yang memberi sesuatu, dia menginginkan balasan daripada orang tadi, adakah ini dipanggil ikhlas? Ikhlas. Kita pun kata begini. Maknanya kita pun kata kalau kita tolong orang, dulu ustaz naik kereta tayar bocor, datang set motor tolong.
Kita pun nak bagi duit je. Dah, saya ikhlas. Saya dah niat dah. Saya ikhlas ustaz, saya ikhlas. Dia tak nak ambil duit. Sebab apa? Sebab bila dia sebut dia ikhlas, dia tak fikir balasan. Kalau dia tengah baiki tayar kita, dia kata, agak-agak ustaz bagi aku 100 riyal lah. Biar padang. Mana? Adakah itu dikatakan ikhlas? Tidak ikhlas. Jadi kita faham kita nak ibadat ikhlas. Tapi di samping kita berikhlas dalam ibadat, kita kata kita ikhlas tadi, bermakna kita ini tak fikir balasan. Tapi kita mengatakan kita ikhlas kerana-Mu ya Allah. Dalam waktu yang sama kita fikir balasan. Jelas itu tidak ikhlas dengan Allah. Jelas terang-terang tidak ikhlas dengan Allah. Allah, begitulah kita ibadat selama ini. Maknanya, jadi kadang-kadang kita tertipu dengan ibadat banyak. Baca Quran banyak, zikir banyak, Quran banyak. Tiba-tiba terfikir lagi balasan-balasan. Maka memikirkan balasan. Sebab sedangkan kita dikatakan berkhidmat dengan Allah. Kita khidmat dengan Allah, kita beribadat. Tapi kita fikir, Allah beri aku ni, nanti Allah beri pahala kat gigi Allah Ta'ala begini. Kata ulama', sesiapa yang memikirkan balasan-balasan daripada Allah, maka dia sebenarnya bukan kerana Allah. Sedangkan dia beribadat, dia kata lillahi ta'ala. Saja ke semayang padu zuhur, lillahi ta'ala. Saja ke semayang padu asar, lillahi ta'ala. Dalam lillahi ta'ala tu duk mikir lagi tu. Kerana Allah. Padahal kerana sesuatu yang ada pada Allah. Maka salah adab kita dengan Allah. Begitulah. Kita, itu perjalanan orang-orang wali kekasih Allah. Yang maknanya, begitu sifat orang yang soleh di sisi Allah. Sudah faham begini, rasa malu dah nak mengaku diri soleh. Macam mana ustaz, dah bertahun dah kita mayang gitu. Kita masih fikir lagi maknanya sesuatu yang kita dapat. Sebab itulah kita kena sedar jauhnya kita maknanya dengan Allah, dan kita kena perbaiki hati kita. Dan kita kena berterima kasih kepada pengarang kitab kita ini yang menyedarkan kita selama ini. Menyedarkan kita selama ini masih lagi kurang ikhlas kita kepada Allah. Baik. Sambung lagi, sikit lagi. Dan dikatakan lagi, membadailah daripada balas bagimu atas hamba itu jikalau ada baginya terima. Cukuplah Allah terima bagi kita. Bila kita melakukan ibadat, bila Allah Ta'ala terima, sudah cukup. Alhamdulillah. Maknanya, Allah menerima amal ibadat kita. Dan inilah kesudahan anugerahnya. Inilah cukup anugerah yang besar, Allah terima amal ibadat kita. Bila Allah terima ibadat kita, bermakna Allah jauhkan kita daripada azab. Maka Allah terima, itu satu anugerah, dan nikmat daripadanya atasmu. Dan itulah nikmat yang Allah beri. Apa nikmatnya? Nikmat adalah Allah terima amal ibadah kita. Allah terima amal ibadah kita. Kerana bahawasanya pertama dijadikan amal. Maka antara nikmat ataupun anugerah Allah, apa anugerah Allah? Amal. Jadi ingat, kita kena faham. Amal ibadat itu anugerah Allah. Pemberian kasih sayang Allah. Bukan bebanan. Maka di situ kita kena faham. Allah memberi sembahyang. Itu anugerah, hadiah, pemberian yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kalau tak ada sembahyang, kita macam mana kau lupa Allah. Yang ada sembahyang pun lupa. Allah beri 5 waktu supaya kita tak lupa Allah. Maknanya, itu Allah bagi sembahyang. Kalau Allah tak bagi sembahyang, lagi lupa terus. Maknanya, maka sembahyang itu anugerah. Puasa, sebab tu kita kena gembira. Alhamdulillah Allah kurniakan sembahyang. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan puasa. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan zakat. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan haji umrah. Bila kita sudah faham begitu, kita tak akan rasa sembahyang ni beban. Tapi bila kita tak faham, kita akan rasa ini satu bebanan. Allah, tak ada arah lah, orang Terengganu kata. Tak ada arah lah, ni mayang, kata dia.
Kalau rasa kalau dah kena mayang, rasa malah maya. Itulah. Kita tidak faham. Tidak faham. Allah memberi satu kurniaan. Yang pertama, kita kena gembira. Kita kena bersyukur pada Allah. Kenapa? Kerana Allah memberi amal. Alhamdulillah. Amal itu satu anugerah. Satu kebaikan yang besar. Yang kedua, yang pertama, Allah jadikan amal. Yang kedua, dikuasakannya bagimu mengerjakannya. Yang kedua, Allah beri kamu boleh buat amal. Allah bagi semayang dan kamu boleh semayang. Allah Ta'ala beri puasa, kamu boleh puasa. Allah Ta'ala beri zakat, kamu mampu keluar zakat. Maka yang kedua, Allah memberi anugerah kamu boleh beramal. Allah suka kita boleh beramal. Maka gembira kita pada amal, bukan kita gembira pada apa yang Allah nak balas pada kita. Maknanya, jadi kita pun yang kedua, kita kena gembira sebab Allah memberi kita dapat beramal. Ada orang dapat mampu sembahyang. Tuan guru kita, Tuan Guru Haji Abdullah, 8 rakaat duha tidak tinggal. Bertahun-tahun kita tengok. Bukan bertahun-tahun. Belajar pondok dengan dia hampir 4 tahun. 4 tahun kita tengok dia tak pernah tinggal sembahyang duha 8 rakaat. Ni tok guru kita. Hanya anak murid je malah. Kita ni tak rajin malah. Tok guru rajin. Jadi duk bangga dengan tok guru. Duk bangga alhamdulillah dapat tok guru gitu. Tapi anak murid tak ada arah lah. Minta maaf banyak lah. Pak mana? Tak mampu dia nak tu. Jadi maknanya boleh buat amal ibadah. Maka kita kena gembira atas Allah memberi pertolongan dalam melakukan amal. Yang pertama, gembira Allah beri amal. Jangan tidak gembira dengan amal. Itu satu. Yang kedua, gembira dengan diberi kemampuan untuk beramal. Yang ketiga, gembira kalau amal itu diterima. Ustaz, macam mana nak tahu amal itu diterima? Ada tanda amal itu diterima. Tanda amal diterima yang pertama. Amal ibadat kita itu memberi kesan. Seperti dapat meninggalkan maksiat. Itu satu. Itu tanda amal diterima. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga munkar. Itu tanda amal ibadat kita diterima. Itu satu. Yang pertama, tanda amal ibadat kita diterima dapat mencegah kita kepada perkara munkar. Yang kedua, tanda amal ibadat kita diterima. Kita dipermudahkan amal dan rasa seronok untuk beramal. Mudah aja kita beramal, makna ringan ibadat. Itu tanda amal ibadat diterima. Kalau dia boleh, kalau dia ringan amal ibadat, itu tanda amal ibadat diterima. Yang ketiga tanda amal ibadat diterima, sentiasa dalam keadaan merasa takut kepada Allah dan merasa takwa, dalam hati sentiasa bertakwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Itu tanda amal ibadat diterima oleh Allah. Banyak tanda-tanda, tapi itu antaranya. Bila dipermudahkan amal. Kemudian dapat menjauhkan pada maksiat. Dalam hati ada datang perasaan takwa kepada Allah. Ini tanda amal ibadat diterima. Kalau amal ibadat kita diterima, alhamdulillah. Cukup rasa gembira. Bukan rasa bangga. Rasa gembira dengan apa yang maknanya tu. Okey, baik. Kata kalau pergi ke Tarim tu, so buatlah. Bila Ustaz nak pergi Tarim ni? Doa-doa lah kalau sampai, insyaAllah. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi, ada 3. Yang pertama, gembira Allah beri amal. Yang kedua, gembira Allah beri kekuatan untuk beramal. Yang ketiga, gembira apabila amal ibadat itu diterima. Dan didatangkan atasmu semata-mata anugerah. Itu anugerah Allah Ta'ala dan nikmatnya daripada tiada mustahak bagimu, tiada layak bagimu atas amal. Bukan atas maknanya Allah memberi kepada kamu tadi. Maknanya
amal, beri kemampuan tadi boleh beramal. Itu cukup. Bukan atas balasan yang kamu nak tu. Gembira kita pada kemampuan boleh beramal. Adapun amal tu, berhak ke kita mendapat balasan? Merasa tidak berhak. Malu nak mengaku dapat ahli syurga. Malu nak merasakan kita ahli syurga, ataupun malu nak mikirkan tentang pahala. Kita nak fikir tentang pahala, macam mana cara ibadat kita? Adakah kita ibadat kita sempurna, tidak sempurna? Sebab tu bila orang-orang yang soleh, dia fikir nak elokkan amal saja. Supaya amalnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Baik, kita tengok lagi. Kata Khairut Taj radhiyallahu anhu, mempusakai segala amalmu itu bagai yang layak daripada segala perbuatanmu. Kamu boleh beramal berdasarkan kemampuan kamu. Kamu boleh beramal mengikut kemampuan kamu. Allah beri ikut kemampuan kita. Kadang-kadang, kenapa tak boleh beramal banyak? Sebab ada dosa. Jadi jadi dengan sebab ada dosa, kemampuan ibadat kita tak banyak. Tapi kalau kita berusaha tinggalkan dosa, kemampuan ibadat kita tinggi. Ada kekuatan. Begitu. Kekuatan seorang beribadat, Allah beri. Kadang-kadang dengan sebab apa? Berjaya dia meninggalkan maksiat. Lemah dia melakukan ibadat. Kenapa lemah? Disebabkan dia banyak buat maksiat. Jadi lemah beribadat. Jadi kekuatan, kemampuan beribadat, mewarisi ibadat tadi, amal tadi mengikut perbuatan kamu. Mengikut perbuatan. Jadi kalau kita nak kedudukan tinggi, cari ibadat yang tinggi-tinggi. Kalau kita nak boleh ada kekuatan ibadat, tinggalkan akan maksiat. Maknanya supaya ibadat tadi boleh kita mudah melakukan ibadat. Maka tuntut olehmu akan mempusakai fadalnya, kelebihan Allah, dan juga karamnya, kemuliaan Allah. Yang kita tuntut kelebihan Allah dan juga kemuliaan di sisi Allah, maka iaitu terlebih baik bagimu. Itu yang lebih baik daripada kamu minta bahagian kamu. Biar Allah Ta'ala kasih pada kamu, Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada kamu. Maknanya dengan kemuliaan Allah dan juga karam Allah dan kelebihan Allah. Dan kata setengah mereka itu, awal langkah yang dihantarkan oleh orang yang murid, iaitu orang yang ingin berjalan kepada Allah, dalam berjalan itu memandang milik Allah. Awal-awal perjalanan kita ni tu, kita pandang bahawa itu semua milik Allah. Kita boleh sembahyang, itu milik Allah yang memberi kekuatan kita sembahyang. Maka dia kata, mulanya kamu kena memandang bahawa semuanya milik Allah, semuanya daripada itu. Sebab tu dia ajar kita untuk banyak bersyukur pada Allah. Sehingga Nabi mengajar sahabat berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika. Tolonglah aku ya Allah atas mengingati kamu. Wa syukrika, atas bersyukur dengan kamu. Wa husni ibadatika, dan elok ibadat kepada kamu. Maknanya minta tolong dengan Allah apa? Supaya Allah jadikan kita sentiasa ingat Allah. Yang kedua, jadikan kita sentiasa bersyukur pada Allah. Yang ketiga, supaya kita ini jadi elok beribadat kepada Allah. Itulah maknanya. Dan kata setengah mereka itu, awalnya ialah memandang milik bagi Allah, dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Dan hendaklah kamu memandang bahawa semuanya daripada Allah, setiap sesuatu. Boleh semayang 4 rakaat daripada Allah. Boleh semayang 2 rakaat daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala. Kemudian boleh zikir hari ini banyak. Semua daripada Allah Ta'ala. Jangan merasa bahawa kita ada kemampuan. Maknanya kita sudah rasa hebat. Tidak boleh. Maknanya jadi dalam keadaan macam itu, menjadikan tiap-tiap sesuatu, bahawa Allah lah yang menjadikan sesuatu, tiap-tiap sesuatu, dan dengan dialah sah maqam zuhud. Bila telah melihat bahawa semuanya milik Allah, Allah lah yang mengadakan sesuatu, Allah lah yang memberi amal pada kita.
maka kena bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah kerana Allah memberi amal pada kita. Kita boleh semayang, kita boleh tu. Sebab tu setiap hari kena gantung dengan Allah. Setiap ketika, setiap saat, setiap masa bergantung dengan Allah. Jangan bergantung dengan kekuatan diri. Alamatnya itu bahawa bersamaan kepadanya kurnia di dalam tegah. Kalau Allah Ta'ala memberi kurniaan kepada kita, sesuatu benda kita boleh beramal. Tetapi dalam beramal tadi, Allah tak beri apa-apa pun pada amal. Contohnya, maka bersamaan kita sudah beramal, Allah tak beri kaya. Ada apa-apa pun. Maknanya, kita sudah beramal, tiba-tiba Allah Ta'ala tak beri apa yang kita kehendaki. Tidak ada apa-apa. Kita tidak namanya dalam keadaan hati kita ini bersamaan saja. Kalau Allah memberi, kita bersyukur. Kalau Allah menguji, kita bersabar. Begitu. Kerana tiada melihat baginya serta Tuhan. Kerana apa? Kerana tidak ada dia bersamaan dengan Allah. Kuasa dia, kudrat Allah tidak ada. Semuanya kudrat Allah. Kehendak dia, kehendak Allah tidak ada. Itu kena jaga-jaga. Ya, sebab itu kita kena suci, tulus. Contoh ginilah. Kalau kita berdoa pada Allah, Nabi faham sikit. Kalau kita berdoa pada Allah, lalu kita berdoa. Bila kita berdoa pada Allah, apa yang kita nak ni, Allah tak kabulkan. Allah tidak kabulkan apa yang kita nak. Kita tak boleh berduka cita. Kita tidak boleh berduka cita. Kita tidak boleh berputus asa. Bahkan kita kena bersyukur. Kerana apa? Kerana Allah telah memberi ibadat doa. Kita dah boleh beribadat. Apa ibadahnya? Kita dah boleh berdoa. Satu, itu kalau kita berdoa, Allah tak kabulkan. Baik. Kalaulah kita berdoa, Allah kabulkan. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezekiku. Selama beberapa lama, ada orang kenal kita, bagi duit kita banyak. Kita tak boleh mengatakan, kita dapat harta dengan sebab doa kita. Bermakna kalau sebab doa kita, ada kehendak kita bersamaan dengan kehendak Allah. Tak. Hanya kita bersyukur pada Allah. Mana Allah mengizinkan. Dan itu kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Sesiapa yang merasa kehendak kita, kehendak Allah bersamaan, syirik dia kepada Allah. Maknanya. Maka dikatakan bahawa tiada melihat baginya serta Tuhannya. Tidak ada dia bersama Tuhannya itu. Memiliki dalam dua negeri, sama ada dunia dan akhirat. Maka jangan ada dia merasakan bahawa dia memiliki bersama dengan Allah. Wal-iyazubillah. Dan barang siapa yang tahqiqlah atasnya bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada mensia-siakan pahala. Baik. Dan kalau gitu Ustaz, kita mayang Ustaz tak fikir pahala-pahala. Kalau saya semayang begitu, Allah tak payah fikirlah bahagian-bahagian kita. Dah, jadi kita ibadat saja-sajalah Ustaz. Saja-saja Ustaz. Maknanya, dah nak fikir pahala Ustaz, kata jangan fikir pahala. Yang fikir imbuhan. Malu kita lah fikir. Kalau gitu, saja-sajalah ibadat kita. Bukan begitu. Maknanya, bahkan dia kata gini, kalau sudah tahqiq lah, kamu dah yakin, dah percaya, kamu dah pegang dah bahawasanya Allah Ta'ala tidak mensia-siakan akan pahala. Pahala hak Allah. Jangan duk fikir hak Allah. Sebab tu orang-orang yang soleh, dia tahu mana hak Allah, mana hak dia. Dia tak sibuk hak Allah, dia sibuk hak dia. Kita duk sibuk hak Allah. Memberi pahala hak siapa? Memberi pahala hak Allah. Menentukan syurga neraka siapa? Menentukan syurga neraka hak Allah. Kita duk sibuk hak Allah. Orang ni masuk neraka ni. Orang ni je ni. Orang ni soleh. Ni ahli syurga ni. Ni ahli neraka. Hak siapa? Duk sibuk hak Allah. Duk sibuk hak kita. Allah tidak mahu begitu. Maka dikatakan bahawa bila kamu faham bahawa Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang baik amalnya, nescaya diamlah hatimu, serahlah hatimu pada Allah. Allah bagilah, itu serah pada Allah. Maknanya, lalu dalam keadaan itu, diamlah hati kamu daripada menuntut balas atas segala amal. Maka diam hati kamu daripada menuntut balas.
Hati kamu pun tiada tahu. Allah tetap memberi sebab Allah janji dah. Allah tak pernah mungkin janji. Hanya kita tak nak fikir hak Allah. Kita nak fikir hak kita. Ada soalan. Doa selepas sembahyang dijauhkan neraka dan dikurniakan syurga. Bagi orang sufi, adakah ini mengharap balasan juga ke Ustaz? Okey, baik. Bagus soalan ini. Fizi. Baik. Allah memerintahkan kita ini supaya memohon kepada dia. Ud'uni astajib lak. Baik kita minta jauh neraka, kita kena niat aku minta kepada Allah itu sebagai jalan aku ini hamba. Sebagai jalan aku ini hamba Allah. Sebagai jalan hamba saja. Sebagai hamba tetap menyerahkan itu hak Allah nak menentukan kita syurga ataupun neraka. Maknanya. Tapi kenapa kita berdoa? Kita berdoa kerana kita hamba. Kalau kita berpegang doa pun Allah dah tetap belaka dah. Dah kalau kita doa pun Allah tak ikut hak kita, Allah tak ikut kata kita, baik tak payah doa. Tak boleh begitu. Mana hak hamba kamu? Hak hamba tu Allah suruh kita berdoa. Doalah kita nak berdoa. Ya Allah, jauhkan aku daripada neraka. Ya Allah, aku doa masukkan aku dalam syurga. Maknanya, itu sebagai hak kita. Hak kita sebagai hamba. Kita berhak berdoa. Tetapi sibuk kita kepada amal. Bukan sibuk kita kepada memikirkan, boleh kat syurga ni, masuk syurga dah aku ni. Itu hak Allah. Kita sibukkan kita pada amal. Tapi kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan kita ini syurga Allah. Setelah kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang. Allah berjanji siapa amal soleh masukkan dalam syurga. Maka tenanglah hati kamu, tetaplah hati kamu tumpukan kepada amal ibadah. Maknanya. Baik, maknanya. Kemudian kita sambung sikit lagi. Nak sambung pun habis hormatan kita ni. Maknanya. Jadi sekarang ni insya-Allah diharap kepada para jamaah boleh faham. Kerana kita belajar bagaimana kita adab dengan Allah, sibukkan kita dengan beramal. Kita tetapkan sibuk kita dengan beramal. Dalam waktu yang sama kita yakin dengan Allah bahawa Allah tetap memberi kepada kita. Allah tetap memberi. Bagaimana nak hilangkan perasaan beribadat kerana ganjaran daripada Allah? Ini soalan baik juga daripada Ashraf Don Juan. Dia kata bagaimana kita nak menghilangkan perasaan beribadat kerana dapat ganjaran. Okey, di sini tidak dapat lari, mesti berdasarkan ilmu. Mesti berdasarkan kepada ilmu. Kita yang pertama, ilmunya apa? Ilmunya kita kena mengetahui hak kita sebagai hamba. Hak kita sebagai hamba. Dan kita juga kena mengetahui hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana sahaja satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah hak Allah pada hamba? Apakah hak hamba pada Allah? Ada tanya matan yang keberapa ni? 100 lebih gitulah. 120 ataupun 122 gitu. Baik. Maka apa hak hamba kepada Allah? Apa hak hamba? Hak Allah pada hamba. Maka hak hamba kepada Allah, kamu beramal ibadah kepada Allah dalam keadaan tidak melakukan syirik kepada Allah. Satu. Maknanya itu hak kita. Hak kita jadi kita kena menyedari hak kita. Bila kita tahu aku ini sebagai hamba, aku kena beramal. Maka sibukkan diri dengan amal supaya kita tak menggah, supaya hati kita boleh tumpu pada amal, bukan tumpu pada ganjaran. Dan yang kedua, apa hak Allah? Hak Allah adalah membalas di atas apa yang dilakukan oleh hambanya. Siapa yang buat baik, dibalas baik. Siapa yang dibuat buruk, dibalas dengan buruk. Maka dengan itu caranya, dengan ilmu. Yang kedua, soalan Ashraf lagi. Yang kedua, bagaimana? Mesti dengan bimbingan guru. Tak dapat nafi dengan bimbingan guru supaya kita beribadat tadi ada panduannya. Maknanya. Maka itu cara untuk kita
supaya kita tak fikir, kita kena tahu hak kita, bagaimana hak Allah Ta'ala. Kemudian kita juga kena ada bimbingan daripada guru, supaya kita dapat menyedari bagaimana perjalanan akan ditunjuk oleh guru tadi. Saya ada soalan, apakah cara nak kalahkan nafsu? Apa cara step by step nak kalahkan nafsu? Ini panjang perjalanan ni. Kerana cara nak kalahkan nafsu ni, dia ada tahalli, dia ada takhalli. Maknanya. Jadi nak mengalahkan nafsu ni cara macam mana? Ada lagi soalan. Boleh kongsi cara istiqamah beribadat? Istiqamah. Baik, mengenai step untuk mengalahkan nafsu ni. Ada beberapa cara. Tetapi agak kena mujahadah lah. Yang pertama, seseorang tadi kena lawan hawa nafsu dia tadi dengan memperbanyakkan zikir. Dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Kalau dia tidak mampu juga memperbanyakkan berzikir pada Allah, ataupun sudah berzikir, dia tidak kalah juga nafsu tadi, nafsu dapat mengatasi dia juga, maka dia pergi yang kedua. Apa dia yang kedua? Dia kena berkawan dengan orang yang soleh. Kalau dia berkawan dengan orang soleh, dia tak mampu juga, maka yang ketiga, dia kena pergi yang ketiga. Dia kena cari guru yang musyrik untuk memimpin dia, supaya dia dapat mengatasi nafsu. Itu asasnya. 3 jalan. Kemudian daripada Dr. Jamilah, kongsi cara istiqamah ibadat. Saya habis tanya hujan di luar tu. Ya, hujan lebat ni, peti ni. Tapi insya-Allah, yakinlah Allah pelihara kita, insya-Allah. Baik. Bagaimana katanya Dr. Jamilah tadi, kongsi cara istiqamah beribadat. Baik. Apabila kita nak melakukan amal ibadah pada Allah, mulakan dengan sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Mulakan dengan sedikit. Ada satu orang kata, saya Ustaz, saya nak selawat 1000 kali sehari. Aku Ustaz kata, Ustaz, janganlah. 100 kali sudah selawat. Sekejap je Ustaz 1000 kali. Dah tak apa lagi selawat 1000 kali. Dah minggu je. Dah seminggu je balik asal doa selawat. Jadi cara dia, maknanya kepada Dr. Jamilah, cara dia mula dengan sedikit. Mula dengan sedikit. Kalau sembahyang sunat duha, jangan 8 terus. Buat dengan 2 saja. Selama 40 hari. Selepas 40 hari, maknanya barulah lepas 40 hari, barulah tambah sikit 2 rakaat lagi. Itu satu. Jadi yang pertama, mulakan dengan sedikit, tetapi berterusan. Yang kedua, nak dia istiqamah ini, yang kedua, mesti dalam keadaan seseorang tadi ketika mana dia beribadah pada Allah, mesti dalam keadaan mendapat tunjuk ajar daripada guru. Sehingga ulama mengatakan bahawa istiqamah itu kamu kena ambil daripada orang yang ada istiqamah. Dah kita nak ambil dengan yang tak ada istiqamah. Sebab tu kita belajar ilmu dengan Google, tak boleh istiqamah kita. Maknanya. Jadi yang kedua, kena ambil istiqamah tadi dengan orang yang ada istiqamah. Jadi duduk dengan guru. Duduk dengan guru tadi. Jadi mulakan dengan sedikit, yang kedua duduk dengan guru. Yang ketiga dengan banyak berdoa. Berdoa. Allahumma zukni istiqamati. Allahumma zukni istiqamata. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kepada aku istiqamah. Fil a'mal, di dalam amal. Ataupun ambil doa ini jangan tinggal. Doa mudah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini doa istiqamah juga. Doa yang menyebabkan kita boleh istiqamah. Itu antaranya.
Jadi Ustaz rasa tak panjang, bahaya ni. Tempat Ustaz ni guru-guru banyak ni. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Banyak soalan-soalan tapi kita lain kalilah insya-Allah. Maknanya benarkah beramal 1,000 surah ikhlas dapat tebus diri daripada dosa? Ya, ada hadis. Walaupun hadis itu dhaif. 100,000 ni dapat menebus dosa. InsyaAllah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz rasa gembira bertemu dengan semua jemaah. Tapi bertemu di alam maya. Bertemu di alam maya. Gembira semua sekali. InsyaAllah. Moga-moga dapat faham. Dan kita hikam ni agak sukar dipahami. Tanyalah orang-orang yang lebih alim, lebih saleh kalau tidak dapat memahaminya. Dan insya-Allah kita hikam ini sebenarnya dapat membantu mendidik hati kita kepada Allah. Moga-moga dengan barakah pengarang kitab-kitab ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dan juga dengan barakah orang-orang saleh, ulama-ulama yang saleh, moga-moga kita semua diberi kepahaman oleh Allah dan juga diberi kebaikan. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan. Ustaz bukanlah orang yang alim, soleh pun tidak. Hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi sekadar ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman. Wa nas'aluka yaqinan sadiqan. Wa nas'aluka ilman nafi'an. Wa nas'aluka qalban khashi'an. Wa nas'aluka yaqinan sadiqan. Wa nas'aluka dinan qayyiman. Wa nas'aluka afiyatan min kulli baliyah. Wa nas'aluka tamamal afiyah. Wa nas'aluka damamal afiyah. Wa nas'aluka syukura ala afiyah. Wa nas'aluka ghina 'anil nas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.